Selamat pagi Encik dan rakan-rakan sekalian. Hari ini rumah kami akan membicarakan tentang perdagangan dan keusahawanan. Ini merupakan tajuk bulan kami pada hari ini. Ini merupakan adik bulan. Pengenalan kepada perniagaan. Perniagaan merupakan aktiviti yang melibatkan urus peniaga jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Merupakan 6 konsep asas perniagaan, yaitu barang dan perkhidmatan, memuaskan keperluan dan kehendak pengguna, penjual dengan pembeli, pertukaran nilai, keuntungan, perdagangan kontrak perniagaan. Persekitaran perniagaan dibagi kepada dua, yaitu persekitaran tugas dan persekitaran umum. Persekitaran tugas mempunyai 7, yaitu pihak pengurusan. Pihak pengurusan merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan syarikat. Yang kedua ialah pelabur, pemilik yang menyumbangkan modal dalam perniagaan bagi mendapatkan keuntungan. Mereka membeli saham syarikat dan inginkan golongan dalam bentuk dividen. Ketiga ialah pembiaya. Pembiaya ialah pihak yang mengeluarkan membiayai modal sesebuah perniagaan. Keempat, pekerja. Pekerja ialah individu yang menyumbangkan kemahiran untuk melaksanakan aktiviti syarikat dan mendapatkan upah sebagai ganjaran. Pekerja terdiri daripada golongan mahir, separuh mahir, dan tidak mahir. Kelima, pengguna. Pengguna adalah individu yang membeli dan menggunakan sesuatu produk. Keputusan pembelian pelanggan mempengaruhi kejayaan dan kegagalan sesebuah perniagaan. Keenam, pemegang. Pemegang merupakan pihak yang menawarkan segala keperluan kepada sesebuah perniagaan, misalnya bahan mentah dan pekerja dan pengangkutan. Terakhir, pesaing. Pemegang merupakan pihak yang Persekitaran umum terbagi kepada 6, iaitu ekonomi, teknologi, sosial budaya, fizikal semula jadi, global dan politik dan undang-undang. Ekonomi. Kestabilan ekonomi sesebuah negara akan menjamin perkembangan sesebuah perniagaan. Tapi jika berlaku kemelisan ekonomi, perniagaan akan mengalami masalah kerana kuasa beli pengguna yang menurun. Yang kedua, teknologi. Perkembangan teknologi memberi kesan di mana perniagaan yang menggunakan teknologi moden dapat meningkatkan produktiviti, menjimatkan masa pengeluaran dan mengurangkan kos perniagaan. Yang ketiga, sosial budaya. Merujuk kepada satu set nilai norma yang dipegang dan diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. Setiap individu mempunyai corak kehidupan budaya yang berbeza dari segi agama, adab, lisan dan cara hidup. Peniaga terpaksa mengubah suai cara untuk perniagaan supaya dapat menyesuaikan dengan corak kehidupan budaya yang berbeza. Yang keempat, politik undang-undang. Keadaan politik yang stabil dapat membentuk dasar dalam undang-undang yang akan menjamin aktiviti sebuah perniagaan berjalan dengan lancar. Yang kelima, global. Persekitaran dunia yang merangkumi politik, undang-undang dan ekonomi dunia yang mempengaruhi sebuah perniagaan. Persaingan di global memaksa perniagaan untuk menyubah suai supaya dapat memastikan kualiti barang yang dihasilkan untuk memasarkan ke peringkat global. Yang keenam, fizikal dan semula jadi. Meliputi semua sumber semula jadi seperti bahan garam, hasil tanaman, air, udara dan lain-lain sumber asli yang diperlukan sebagai input untuk pengeluaran barangan. Sekarang kita akan beralih kepada pengenalan dan definisi usahawan
dan keusahawanan. Usahawan adalah orang yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, mengenal pasti peluang perniagaan, menghasilkan ide-ide perniagaan, melakukan inovasi dan sanggup menghadapi risiko perniagaan. Keusahawanan adalah proses menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk memperkenalkan sesuatu barang baru, upayaan untuk memesan peluang-peluang perniagaan, menjana ide-ide perniagaan dan membuat pembaharuan dan sanggup menghadapi risiko. Seterusnya adalah etika perniagaan. Etika perniagaan merujuk kepada satu set nilai atau peraturan yang menerangkan betul atau salah perlakuan seorang peniaga dalam menjalankan aktiviti perniagaan. Dengan contohnya, situasi pertama, tindakan seorang peniaga mendorong barang dan jual semula apabila harga meningkat dianggap melarang etika perniagaan. Seterusnya adalah pengurus, memastikan peniaga keuangan syarikat disediakan dengan menggunakan maklumat yang betul untuk mengelakkan tindakan-tindakan benar. Kepentingan usahawan bagi kepentingan kepada individu, iaitu menjalankan tanggungjawab sosial. Usahawan yang terlibat dalam menyumbang kepada peningkatan taraf kebajikan. Para usahawan memberi sumbangan peribadi berbentuk derma, zakat merupakan satu bentuk kebajikan yang mulia. Yang kedua, meningkatkan pendapatan sendiri. Usahawan memperolehi pendapatan melalui keuntungan daripada perniagaan yang diusahakan. Yang kedua, kepentingan kepada masyarakat. Usahawan telah menawarkan peluang pekerjaan. Peningkatan usahawan yang merintis idea dan projek baru mampu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Juga mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Yang ketiga, kepentingan kepada negara. Usahawan dapat meningkatkan pendapatan negara. Cukai yang dihasilkan membantu untuk pertumbuhan ekonomi negara. Semakin tinggi perkembangan sesebuah perniagaan, semakin banyak cukai yang dapat diperoleh. Yang kedua, meningkatkan pertukaran wang asing. Perniagaan yang telah menembus pasaran luar membantu menghasilkan pendapatan pertukaran wang asing kepada negara. Ia dapat meningkatkan pelaburan yang dapat meningkatkan ekonomi negara. Ini adalah rujukan. Semua faham kan? Faham. Oke, itu saja daripada kami.